Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan terima kasih kerana terus setia menemani kami pagi ini. Seterusnya kita akan ke Sabah untuk mendapat perkembangan kes-kes dan juga cara-cara mana SOP sedang dilaksanakan di sana. Kita akan bersama dengan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat nukleus daripada apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini adalah lanjutan daripada apa yang sebenarnya berlaku di Kedah dan juga Sabah di mana kes-kes menular akibat ketidakpatuhan terhadap SOP sedikit sebanyak dan juga akibat daripada keadaan virus ini sendiri yang mana merupakan virus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan merupakan suatu virus yang juga sedang mengalami mutasi super spreader telah pun dikesan di Malaysia. Jadi ini merupakan daripada faktor-faktor yang melibatkan jumlah kes meningkat dengan begitu mendadak sekali. Kita bersama dengan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, iaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan di Sabah. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami. Ya, terima kasih juga. Selamat pagi. Selamat pagi Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh memberikan kita gambaran bagaimana keadaan SOP sedang dilakukan di Sabah. Sabah suatu negeri yang besar dan mungkin kita di Semenanjung tidak dapat membayangkan saiz dan juga bentuk muka bumi Sabah yang begitu berbeza. Berbeza Kota Kinabalu daripada Ranau misal katanya. Silakan Datuk Seri. Ya, pertamanya memang betul. Sabah ini negeri yang besar ya. Barangkali kalau saya tidak silap hampir 24 atau 25% daripada seluruh tanah kita di Malaysia. Tapi dan kita juga bandar rempakan juga seperti itu berteburan di seluruh negeri Sabah dan logistik itulah antara cabaran kita bagaimana kita dapat menyelesaikan dan mengurus COVID ini kerana kita menghadapi bukan masalah saya lebih saya gelar sebagai cabaran-cabaran logistik yang saya pikir lebih berat daripada Semenanjung. Kedua, kalau kita lihat daripada compliance ataupun pematuhan kepada SOP secara keseluruhannya baik. Ini kebaikan orang rakyat Sabah ini, mereka amat berdisiplin dan andaian kita setakat ini pematuhan ya, termasuklah pematuhan kepada arahan tidak merentasi sempadan barangkali sekitar 95% ya. Dan apa yang kita hadapi sekarang sebenarnya cabarannya ialah kerana kalau kita lihat daripada statistik yang kita kumpul setiap hari, cabarannya lebih tertumpu kepada penularan di tempat-tempat di mana penduduk itu terlalu tinggal, rumah-rumah mereka terlalu rapat dan juga jumlah penduduk yang begitu ramai yang tinggal dalam satu tempat selain daripada kluster-kluster tertentu seperti kluster penjara Kapayan dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh simpulkan cabaran mengurus dan juga pematuhan SOP ini ialah kerana keadaan perkampungan, misal kata di perkampungan setinggan yang di rumah mereka dibina terlalu rapat antara satu dengan lain, kepadatan penduduk yang tinggal di situ. Dan kesimpulan kedua ialah kerana adanya satu kluster besar yang dinamakan kluster Kapayan. Kalau kita lihat daripada statistik kemarin, kluster Kapayan saja menyumbang hampir separuh daripada 927 kes baru yang dilaporkan semalam. Datuk Seri, kita juga ingin bertanya tentang kemudahan hospital dan kebersediaan kaki tangan untuk merawat dan juga membuat saringan. Memang merupakan satu cabaran besar di mana pelbagai zon merah telah pun dikenal pasti dalam gambar rajah yang kita lihat tadi. Bagaimana kemampuan pihak hospital dan juga kemudahan-kemudahan yang tersedia untuk menangani krisis ini? Adakah Kementerian Kesihatan dan juga klinik-klinik setempat mencukupi stok dan juga bekalan serta kaki tangan dan tenaga kerja untuk membantu ke arah ini? Ya, saya kira itu persoalan yang baik dan sering ditanya oleh ramai orang.
memang betul lah cabaran kita agak tinggi kalau dibanding dengan cabaran barangkali hospital di Semenanjung. Kerana kalau di Semenanjung kita boleh anggap satu Semenanjung itu sebagai satu kawasan yang kita boleh koordinasikan untuk tujuan penghantaran pesakit. Tetapi di Sabah ini kita ada hospital besar sekitar 8 buah. Tetapi apa yang kita buat ialah kita telah menambah tokoh kemudahan itu dengan menjadikan pusat-pusat bangunan dan pusat-pusat lain sebagai pusat rawatan berisiko rendah. Semuanya sekarang sudah berjumlah 23 atau 24 buah. Jadi ini sedikit sebanyak dapat meringankan pressure atau tekanan yang dihadapi oleh hospital. Selain daripada itu juga Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengarahkan lebih 800 kaki tangan ataupun personal kesihatan dihantar ke Sabah daripada Semenanjung. Itu termasuklah doktor-doktor, dan bila saya bicara mengenai doktor, mengenai ini termasuklah pakar, nurses, jururawat dan sebagainya. Jadi dengan pertambahan ini sedikit sebanyak dia dapat meringankan beban yang dihadapi oleh kaki tangan hospital yang sudah ada di seluruh negeri Sabah. Saya juga diingatkan bahawa, dan ini saya bagi pihak kerajaan negeri harus berterima kasih bukan saja pada para doktor-doktor dan jururawat yang memang berkhidmat di Sabah, tapi mereka yang berkhidmat daripada Semenanjung, yang kita juga dapati ada kes mereka dijangkiti kuman virus dalam mereka melaksanakan tugas di Sabah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, mereka telah berkorban, sama-sama berkorban dengan frontliners daripada Sabah itu sendiri. Ya. Sememangnya, dan kita harapkan juga keselamatan mereka terjamin kerana mereka bekerja di baris hadapan. Ya, betul. Kita di pihak kerajaan negeri cuba untuk memastikan sedikit sebanyak kehidupan mereka semasa bertugas di Sabah ini sedikit sebanyak dijaga, dan insyaAllah kita alhamdulillah kita mempunyai hubungan yang cukup rapat kerajaan negeri dengan KKM untuk memastikan kebajikan mereka dan kebajikan semua frontliners juga dijaga. Dari segi peralatan dan sebagainya, peralatan ditambah tokoh setiap kali diperlukan. Jadi kalau ada kabar angin yang mengatakan kita kekurangan itu dan ini, saya boleh beri jaminan di sini bahawa KKM dengan kerjasama semua agensi kerajaan termasuk PUDS menerbangkan setiap peralatan dan perkakasan yang diperlukan apabila diperlukan secara berkala di Sabah. Jadi secara keseluruhannya saya boleh mengatakan KKM telah dan sudah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh bertanggungjawab. Baik, terima kasih Datuk Seri Panglima kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia, dan terima kasih kerana memberikan jawapan-jawapan kepada soalan tadi, kerana ia memberikan gambaran yang paling jujur tentang keadaan yang berada di Sabah pada ketika ini. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk. Ya. Stay safe, sir. Kita akan berehat seketika dan kembali bersiaran bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana.